Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'da. Amma ba' Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, tuan-tuan semua, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala boleh berjumpa kembali pada hari ini. Insya-Allah kita bersama-sama akan belajar tasrif muka surat 125. Muka surat 125. Salawat dan salam untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Baiklah tuan-tuan semua yang sudah hadir bersama kita, sebelum saya memulakan kelas ni, saya nak pastikan terlebih dahulu adakah suara dan gambar jelas ke tidak. Adakah suara dan gambar jelas ke tidak? Sila tulis dalam ruang komen. Waalaikumsalam Puan Zaidah, Puan Masrina, Tuan Azizi. Waalaikumsalam. Adakah suara saya jelas ke tidak? Kalau tak jelas boleh bagi tahu ya. Boleh komen dekat dalam ruang komen. Okey. Baiklah, nampaknya jelas. Baiklah tuan-tuan semua. Okey, syukran Puan Zaidah, jelas. Okey. Baiklah tuan-tuan semua, hayya nabda darsana al-yawm bi qiraati suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Okey, tuan-tuan semua, Puan Maslina jelas, syukran. Jadi kita hari ini akan belajar perubahan wazan tuan-tuan ya, daripada 3 huruf menjadi wazan dia fa'ala. Perubahan dia daripada 3 huruf menjadi 4 huruf. Okey. Waalaikumsalam Puan bin Hasan. Okey, 3 huruf menjadi 4 huruf. Kalau 3 huruf ni dia kadang-kadang fa'ala, kadang-kadang fa'ula, kadang-kadang fa'ila lah. Contoh, saya ambil contoh ya. Contoh dekat sini ni, ada jalasa. Lepas tu tuan-tuan, ini kata kerja 3 huruf. Berubah menjadi jalasa. Maknanya dia apa? Maknanya, ada juga maknanya, ini maknanya saling duduk bersama. Lepas tu tuan-tuan, ada kata kerja dia, dekat sini ni contoh dia, safara. Safara ni maknanya bersafar. Lepas tu berubah jadi safara. Safara maknanya juga bersafar. Lepas tu tuan-tuan, nanti saya akan jelaskan fungsi dia. Ada juga contoh dia do'afa. Maknanya menggandakan. Lepas tu berubah jadi do'afa. Okey. Ini 3 huruf dia, do'afa. 4 huruf dia do'afa. Lepas tu tuan-tuan, ada contoh yang lain lagi, contoh dia ba'uda. Maknanya apa ba'uda tu? Maknanya jauh. Lepas tu menjadi kata kerja dia ba'ada. Ada 4 dah. Ini 3 huruf berubah menjadi 4 huruf. Ada fungsi dia tuan-tuan. Ada sebab dia berubah. Ada tujuan dia. Ada fungsi ataupun tujuan dia. Ada fungsi dia. Kenapa mesti diubah jadi 4 huruf macam ni? Ada tujuan dia. InsyaAllah kita akan belajar tu tuan-tuan pada hari ni. InsyaAllah. Macam mana tuan-tuan semua? Jelas ke tidak jelas? Sila tulis dalam ruang komen. Jelas ke tidak jelas? Sila tulis dalam ruang komen. Jadi tuan-tuan semua, kita akan bincangkan ni. Kenapa jalasa diubah menjadi jalasa? Apa tujuan dia? Jalasa diubah menjadi jalasa. Safaro kita ubah jadi safaro. Do'afa kita ubah jadi do'afa. Ba'uda kita ubah jadi ba'ada. Kenapa?
diubah wazan dia. Jadi 4 huruf, insya-Allah itu kita akan bincangkan. Jelas ke tidak jelas? Sila tulis dalam ruang komen. Okey, Puan Kamariah, Waalaikumsalam. Puan Nurmadia, Waalaikumsalam. Okey. Kejap tuan-tuan ya. Okey. Saya cuba cek dulu do'afa ni betul ke tidak kata kerja dia do'afa. 3 huruf dia ya. Do'afa, betul do'afa. Betul. Betul do'afa. Jelas tuan-tuan ya? Jadi kita akan bincangkan ini semua. Yang pertama, saya besarkanlah. Yang pertama yang jalasa. Okey. Perubahan yang pertama tuan-tuan, perubahan jalasa. Sorry. Okey. Ini tuan-tuan ya. Okey ya. Jalasa. Okey. Ini perubahan yang pertama tuan-tuan. Apa fungsi dia Ustaz? Fungsi dia adalah, kita tengok dari segi makna dulu tuan-tuan. Contoh dekat sini, jalasa, jalasa tadi ya. Contoh dekat sini ni jalasa. Maknanya jalasa. Ini maknanya apa tuan-tuan? Maknanya adalah telah duduk. Macam biasa saja. Telah duduk. Maknanya adalah telah duduk. Maknanya telah duduk. Kalau jalasa tuan-tuan, jalasa maknanya apa? Duduk bersama. Maknanya apa tuan-tuan? Duduk bersama. Ini ni tuan-tuan, fungsi dia apa? Kalau duduk ni, contoh dia lah. Contoh dia. Jalastu. Jalastu fil. Saya duduk dalam kelas. Jalastu fil majlis. Fil fasli. Macam tu tuan-tuan. Saya duduk. Satu orang saja. Saya duduk. Tapi kalau bersama, ini maknanya duduk bersama. Jalasa Zaidun, contoh dia, Zaidun wa Umaru. Umar dan Zaid duduk bersama. Jadi tuan-tuan semua, dekat sini ni duduk bersama. Contoh yang lain apa Ustaz? Contoh yang lain dalam kitab tu ada. Contoh yang lain dekat sini ni ada dalam kitab ni, contoh dia karoma. Asal dia tuan-tuan karuma. Karuma tu maknanya apa tuan-tuan? Maknanya telah mulia. Maknanya apa? Telah mulia. Lepas tu kita ubah menjadi karoma. Karoma. Maknanya jadi apa tuan-tuan? Maknanya jadi apa? Saling memuliakan. Saling memuliakan. Saling memuliakan. Maka dekat sini tuan-tuan semua, maka ayat dia contoh dia lah. Contoh ayat dia, karumal ustaz. Contoh dia lah. Ustaz telah mulia. Ustaz telah menjadi mulia. Kalau saling memuliakan, karomal ustazu at-taliba. Ustaz saling memuliakan dengan pelajar. Jadi ustaz dan pelajar saling memuliakan. Macam tu tuan-tuan ya. Ustaz dan pelajar saling memuliakan. Jadi dekat sini tuan-tuan maknanya ada saling ataupun bersama. Ada saling ataupun bersama. Ada saling ataupun bersama. Maka tuan-tuan, kalau dia maknakan bersama atau saling, maka fungsi yang pertama tuan-tuan merubah daripada 3 huruf menjadi wazan 4 huruf. Fungsi dia tuan-tuan, tujuan dia, faedah dia apa yang pertama ni? Faedah dia adalah lil musyarakati bainasnaini atau aktsar. Musyarakati bainasnaini atau aktsar.
Macam tu tuan-tuan ya. Untuk menyatakan musyarakah, bersama-sama ataupun saling, atau menunjukkan makna saling. Jadi kalau kita tambahkan contoh di sini ni duduk saja, kita buat jalasa, jadi saling duduk, ataupun makna dia duduk bersama. Karomah maknanya apa? Telah mulia. Kita jadikan karomah apa jadi tuan-tuan? Saling memuliakan. Jadi fungsi wazan yang pertama adalah untuk wazan fa'ala ialah apa tuan-tuan? Untuk menunjukkan musyarakah ataupun saling. Itu yang pertama tuan-tuan ya. Jadi fungsi wazan pertama apa? Untuk menunjukkan makna saling. Dalam bahasa Arab dia adalah lil musyarakah. Musyarakah tu saling. Baina di antara ithnaini, di antara dua orang ataupun dua zat atau dua benda, au akthar ataupun lebih. Macam tu tuan-tuan. Okey tuan-tuan semua, jelas ke tidak jelas? Sila tulis dalam ruang komen. Jelas ke tidak jelas? Sila tulis dalam ruang komen. Sila tulis dalam ruang komen. Jelas ke tak jelas? Jelas tuan-tuan ya. Sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan buka muka surat berapa yang salingnya? Yang ni ya, fa'ala ni. Muka surat 29. Muka surat 29. Muka surat 29 hingga muka surat 31. Hingga muka surat 31. Hingga muka surat 31. Tuan-tuan akan nampak dekat sana ada yang bermaknakan saling. Ada juga tu. Muka surat 29, tuan-tuan terjumpa dekat sana, contoh dia bercakap-cakap, maknanya saling bercakap-cakap lah. Ada dekat sana tuan-tuan ya. Dekat sana ada juga berlomba. Berlomba maknanya bahasa dia ada sabaqah. Sabaqah tu tuan-tuan, asal kata kerja dia sabaqah. Sabaqah ni tuan-tuan, dekat dalam kitab tu ada sabaqah maknanya apa? Mendahului. Kalau sabaqah, kalau kita ubah jadi wazan dia sabaqah, maka jadi apa makna dia tuan-tuan? Jadi saling mendahului. Okey, dalam maknanya kalau saling mendahului ni maknanya berlomba lah, macam tu ya. Ni contohlah dalam kitab. Semua cakap jelas ya, alhamdulillah. Jadi fungsi wazan dia tuan-tuan, fungsi wazan dia kenapa diubah menjadi wazan fa'ala, jalasa, karoma, sabaqa, kenapa diubah jadi 4 huruf ataupun menjadi wazan dia fa'ala, iaitunya menunjukkan makna saling, atau dalam bahasa Arab dia apa nama dia? Lil musyarakati baina ithnaini au akthar. Macam tu tuan-tuan ya. Alhamdulillah jelas. Okey. Yang kedua tuan-tuan, yang kedua, muka surat 125 ya. Yang kedua. Yang kedua tuan-tuan, kita cuba. Tadi apa tadi yang kedua? Safara. Safara. Saya bagi warna hijau ya. Safara. Okey, yang kedua. Okey. Ni tuan-tuan ya. Safara. Safara ni maknanya apa tuan-tuan? Maknanya adalah bersafar. Safara ni maknanya apa tuan-tuan? Maknanya adalah bersafar juga. Ustaz, maknanya tak ada perbezaan makna ke? Tak ada tuan-tuan. Tak ada perbezaan makna. Tak ada perbezaan maknanya tuan-tuan. Tak ada perbezaan maknanya tuan-tuan. Jadi fungsi wazan dia apa Ustaz? Fungsi wazan dia adalah untuk menunjukkan makna 3 huruf. Untuk menunjukkan makna 3 huruf. Jadi tuan-tuan, kita bagi, jadi fungsi wazannya apa Ustaz tadi? Lid dalalati ala makna fa'ala. Lid dalal. Okey. Lid ala maknan fa'ala. Jadi tuan-tuan semua,
Dia ni tak ada apa fungsi khusus, dia tak ada. Dia untuk menunjukkan makna yang sama dengan 3 huruf dia. Untuk menunjukkan makna yang sama dengan 3 huruf dia. Maknanya dia tak ada perbezaan dengan 3 huruf dia. Makna yang sama saja. Contoh dalam ayat Ustaz, boleh. Safar tu ila Makkah. Saya bersafar ke Makkah. Dekat sini tuan-tuan juga boleh buat lah. Safar tu ila Makkah. Saya bersafar ke Makkah. Boleh juga tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, fungsi yang kedua adalah lidalalah ala makna fa'ala. Untuk menunjukkan makna fa'ala juga. Sama makna dia dengan 3 huruf dia. Walaupun dia 4 huruf, tapi dia punya makna yang sama dengan 3 huruf. Macam tu tuan-tuan ya. Safaro bersafar, safaro bersafar juga. Contoh yang lain Ustaz. Apa contoh yang lain Ustaz? Boleh. Kita cuba contoh yang lain. Contoh dia tuan-tuan dekat sini ni. Tuan-tuan selalu bagi tahu jaza. Ni. Jaza. Jaza ni tuan-tuan. Ini ni sama macam makna dia adalah jaza. Tuan-tuan boleh buka muka surat. Muka surat. Kejap ya. Muka surat. Muka surat 30. Tuan-tuan boleh buka muka surat 30. Buka muka surat 30 tuan-tuan. Tuan-tuan kena buka muka surat 30, buku tasrif. Muka surat 30, buku tasrif. Tuan-tuan akan terjumpa makna jaza. Jaza yang panjang ni ya. Itu maknanya apa muka surat 30 tuan-tuan? Apa makna dia? Makna dia adalah membalas. Maknanya apa tuan-tuan? Membalas. Jaza ni pun tuan-tuan juga membalas maknanya. Jaza dekat sini tuan-tuan juga membalas maknanya tuan-tuan. Jadi tuan-tuan semua maknanya tetap sama membalas. Jadi jaza membalas, jaza pun juga membalas tuan-tuan ya. Okey. Sama-sama maknanya membalas. Sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan cakap dalam perbualan, selalunya tuan-tuan bagi tahulah, jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khairal jaza ataupun khairan. Macam tu tuan-tuan ya. Jaza ni pun membalas makna tuan-tuan. Jaza dekat sini Ustaz juga membalas. Maknanya sama tuan-tuan ya. Makna dia sama. Sama-sama membalas. Jadi fungsi wazan yang kedua adalah mempunyai makna yang sama dengan 3 huruf. Untuk menunjukkan makna yang sama dengan 3 huruf. Jadi dia tak ada beza makna dengan 4 huruf ya. 3 huruf dan 4 huruf mempunyai makna yang sama. Macam tu tuan-tuan ya. Jadi fungsi yang kedua adalah lidalalati ala makna fa'ala. Untuk menunjukkan makna 3 huruf fa'ala. Fa'ala tu 3 huruf maksud dia ya. Macam tu tuan-tuan. Macam mana tuan-tuan semua? Jelas ke tidak jelas? Sila tulis dalam ruang komen. Jelas ke tidak jelas? Sila tulis dalam ruang komen. Ini bukan makna saling tuan-tuan ya. Ini bukan makna saling ya. Bukan saling bersafar ya. Bukan. Makna tetap bersafar juga. Bukan juga makna saling membalas. Tapi makna sini dekat sini ni maknanya apa? Membalas. Bukan saling ya. Jadi fungsi yang dekat sini ni apa maknanya? Bermaknakan 3 huruf. Kata kerja 3 huruf. Maknanya membalas. Maknanya tak ada tambahan saling lah. Tak ada tambahan makna saling. Macam tu tuan-tuan. Jelas ke tak jelas? Sila tulis dalam ruang komen. Boleh juga menyesuaikan dengan ayat Puan Miss Salmah. Boleh juga menyesuaikan dengan ayat dia lah. Cuma selalunya dekat sini ni jaza, sini ni bermaknakan membalas saja, tak ada pakai saling dekat sini. Okey, jelas ya. Terbaik, jelas. Sekarang tuan-tuan, kita cuba yang ketiga. Yang ketiga. Ini dha'afa sebagai warna kuning. Warna biru. Okey.
Okey tuan-tuan ya. Yang ketiga, du'afa. Jelas ya? Alhamdulillah semua cakap jelas. Du'afa ni tuan-tuan. Okey. Saya sekejap tuan-tuan ya. Saya tak bagi color. Okey. Du'afa ni maknanya apa tuan-tuan? Maknanya adalah menggandakan. Menggandakan. Du'afa ni ya. Menggandakanlah. Okey. Kalau du'afa maknanya apa tuan-tuan? Maknanya kalau bahasa Melayu dia melipat gandakan ya. Kalau saya silap bahasa Melayu ni tuan-tuan boleh perbetulkanlah dalam ruang komen. Betul ke bahasa saya tu tuan-tuan? Melipat gandakan. Bermakna banyak fungsinya lah Ustaz, bukan hanya untuk saling saja. Betul Puan Maslina, betul Puan Maslina, betul. Bukan hanya untuk saling saja. Jadi tuan-tuan, dekat sini betul ke tak bahasa saya tuan-tuan? Kalau du'afa ni menggandakan, kalau du'afa ni melipat ganda. Kalau bahasa Indonesia dia melipat ganda. Jadi dia gandakan, contoh saya gandakan ni duit RM5, saya jadikan RM10, itu gandakan. Kalau melipat gandanya kan ni banyak tuan-tuan. Berlebih ganda. Contoh saya bagi dia RM20. Maknanya dah 4 kali ganda dah. 4 kali ganda tu. 4 kali ganda. Kalau RM20 maknanya 4 kali ganda daripada RM5 kan. Maknanya melipat ganda. Maknanya berkali-kali ganda lah. Berkali-kali ganda. Betul ya bahasa saya? Betul ya. Melipat gandakan. Kalau menggandakan ni maknanya hanya sekali ganda sajalah. Hanya sekali ganda saja. Kalau menggandakan ni. Tapi kalau melipat gandakan, ini banyak kali ganda. Macam tu tuan-tuan ya. Okey. Jadi dekat sini tuan-tuan, dekat sini kita ambil contoh lah. Kita ambil contoh yang dekat dalam kitab ni ada juga. Dekat sini ni ada, Du'afallahu ajral muhsinin. Dalam kitab lah. Ajral muhsinin. Muhsinina. Dekat sini tuan-tuan maknanya apa? Melipat gandakan. Tapi kalau kita buat dekat sini, du'afa maknanya menggandakan saja tuan-tuan. Kalau kita hilangkan alif dia, du'afa 3 huruf saja, makna dekat sini apa? Menggandakan saja. Menggandakan saja. Menggandakan saja tuan-tuan ya. Menggandakan saja. Tapi kalau melipat gandakan, du'afa. Itu perbezaannya tuan-tuan. Jadi bukan hanya bermaknakan saling, bukan hanya bermaknakan makna 3 huruf macam yang tadi yang baru sekejap ni, tapi juga boleh bermaknakan apa? Melipat. Dalam artian ini sama tuan-tuan, litaksir. Litaksir. Taksir tu apa Ustaz? Untuk menyatakan banyak. Lidalalati ala taksir, untuk menyatakan banyak. Kalau ganda saja, du'afa saja maknanya menggandakan saja. Sekali ganda saja, sekali saja. Tapi kalau melipat gandakan, lidalalati ala taksir, banyak kali ganda. Banyak kali ganda ataupun melipat gandakan. Macam tu tuan-tuan. Jadi fungsi yang ketiga adalah lidalalati ala taksir ataupun lebih senang dia litakfiri. Macam tu tuan-tuan ya. Macam tu. Okey, kita cuba tuan-tuan ya. Kita cuba tengok dekat sini ada ke tidak yang mempunyai makna menggandakan ni. Kita cuba dekat sini. Selain daripada yang menggandakan, tak ada ya, cuma tu saja ya. Bolehlah. Okey, cuma tu saja. Okey. Dalam kitab tak ada jumpa. Mungkin tuan-tuan akan jumpa dalam kitab-kitab yang lain lah. Contoh yang lain untuk du'afa ni. Okey tuan-tuan semua, macam mana tuan-tuan semua? Faham ke tidak? Sila tulis dalam ruang komen. Jadi, jangan kita ingatlah kalau terjumpa dengan wazan fa'ala, kita terjumpa dengan wazan fa'ala, maka makna dia saling. Bukan saling saja ya. Bukan hanya bermaknakan saling ataupun musyarakah baina ithnain, tapi juga ada makna litaksir atau melipat gandakan, juga ada makna dia apa? Makna dia lidalalati ala makna fa'ala. Ada juga mempunyai makna 3 huruf. Jadi tuan-tuan semua ada 3 fungsi wazan fa'ala. Yang pertama adalah untuk menunjukkan makna saling. Macam yang kita buat selalulah. Saling bercakap,
hadatha, saling membunuh, qatala, saling. Yang kedua bermaknakan fa'ala, maknakan 3 huruf dia. Apa contoh dia? Safara dengan safara, sama makna dia. Yang ketiga apa? Bermaknakan litaksir, memperbanyak. Kalau do'afa hanya menggandakan, sekali ganda saja. Tapi kalau do'afa, banyak kali ganda. Ada 3 fungsi wazannya. Jadi tuan-tuan kena ingat ya, bukan hanya dengan satu fungsi saja ya. Okey, terbaik. Boleh tuan-tuan semua? Boleh? Okey ya, insyaAllah. Lepas tu, kita cuba untuk yang keempat. Yang keempat. Mana yang keempat ni? Kejap tuan-tuan ya. Yang keempat, ba'uda menjadi ba'ada. Okey, yang keempat kita cuba. Okey, ini tuan-tuan ya. Ini yang keempat. Kejap tuan-tuan ya. Saya bagi warna ini saja ya. Okey. Ba'uda menjadi ba'ada. Ba'uda ni 3 huruf dia tuan-tuan. Maknanya apa? Telah jauh. Kalau ba'ada maknanya apa tuan-tuan? Maknanya adalah menjauhkan. Menjauhkan. Maknanya apa tuan-tuan? Menjauhkan. 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 Jadi kalau ba'uda maknanya telah jauh. Kalau ba'ada maknanya menjauhkan. Macam tu tuan-tuan ya. Macam tu ya. Okey, kita cuba. Jadi apa ni fungsi wazan dia? Fungsi wazan dia tuan-tuan semua, kalau telah jauh, ini 3 huruf saja. Tapi kalau ba'ada menjauhkan, maknanya menjauhkan ni contoh, jauhkanlah anak engkau daripada perbuatan yang tak baik, macam tu. Tuan-tuan semua, kalau tuan-tuan ingat balik kaedah kita lama, dulu tu kita ada belajar ab'ada. Ab'ada. Ab'ada ni sama makna dia dengan ba'ada. Sama makna dengan ba'ada. Ab'ada ni menjauhkan juga maknanya. Kalau tuan-tuan cek balik, ini ni ada, ab'ada ni ada tuan-tuan semua pada muka surat. Sekejap ya, saya cek dulu ya. Ini ab'ada ni ada pada muka surat 32. 32. Safhah 32. Ada pada muka surat 32 tuan-tuan. Tuan-tuan boleh cek lah muka surat 32 buku tasrif ya. Kalau ba'ada ni tuan-tuan boleh cek juga pada muka surat, tak ada dekat sini ya. Sepatutnya muka surat 29 sepatutnya lah. Kalau tuan-tuan tengok makna dia, tadi saya dah bagi tahu dah. Ba'ada maknanya menjauhkan. Ab'ada tuan-tuan pada muka surat 32, maknanya apa tuan-tuan? Muka surat 32. Pada muka surat 32 apa makna dia tuan-tuan? Ab'ada, tuan-tuan boleh buka tu muka surat 32. Ab'ada, apa makna dia? Makna dia adalah menjauhkan juga. Takut terkeliru dengan fa'ilun. Bukan ya, kalau fa'ilun itu tu dia ujung dia tanwin tu, fa'ilun. Kalau yang fi'il madi ni dia tak ada pakai tanwin ujung dia. Okey, kalau tuan-tuan tengok muka surat 32, ab'ada, maknanya apa tuan-tuan? Menjauhkan. Menjauhkan ya, menjauhkan. Maknanya samalah dengan ba'ada Ustaz, sama. Ba'ada pun juga bermaknakan menjauhkan. Maka tuan-tuan semua, dekat sini tuan-tuan, fungsi wazan dia adalah untuk menunjukkan liddalalati ala makna untuk menunjukkan makna apa tuan-tuan semua? Ab'ada ni apa wazan dia ni? Af'ala ya. Af'ala.
Macam tu tuan-tuan semua. Lidalalati ala makna af'ala. Untuk menunjukkan makna yang sama dengan kata kerja af'ala. Sama dengan af'ala tuan-tuan. Sama dengan af'ala. Berbeza dengan yang tadi ni. Kalau yang tadi ni untuk menunjukkan makna yang sama dengan fa'ala ni. Ni macam safaro dengan safaro. Ini makna dia sama dua-dua ni. Tapi dengan kata kerja 3 huruf. Kalau sekarang tuan-tuan, jadi dengan kata kerja ab'ada. Jadi lidalalati ala makna af'ala. Untuk menunjukkan makna yang sama dengan af'ala. Macam tu tuan-tuan ya. Bukan dengan yang 3 huruf ya, dengan yang wazan af'ala. Contoh dekat sini ab'ada, maknanya menjauhkan. Contoh yang lain Ustaz. Saya cuba cari dulu ya, kalau saya jumpa dekat sini. Jumpa dekat sini ni contoh dia. Okey, saya cuba cari sekejap tuan-tuan ya. Okey. Okey, dekat sini. Okey, tak jumpa juga. Mungkin tuan-tuan nanti akan jumpalah dalam beberapa latihan, insya-Allah akan jumpa tu. Dalam beberapa latihan insya-Allah. Okey tuan-tuan semua, boleh tuan-tuan? Sila tulis dalam komen, dalam ruang komen. Boleh ke tidak? Sila tulis dalam ruang komen. Jadi ba'ada itu mempunyai makna yang sama dengan ab'ada. Jadi ba'ada itu mempunyai makna yang sama dengan ab'ada. Contoh dia Ustaz, bolehlah kita buat contoh dekat sini ni. Ba'id, jauhkanlah anak engkau. Ba'id waladaka an, daripada, jauhkanlah anak engkau daripada anil bi'ati, daripada bi'ah, maknanya kawasan ataupun persekitaran yang buruk. As-sayyi'ah, as-sayyi'ati. As-sayyi'ati. Jadi jauhkanlah anak engkau daripada persekitaran yang buruk. Macam tu tuan-tuan ya. Ini contoh dia lah. Contoh dia insya-Allah. Okey, terbaik tuan-tuan semua, terbaik. Okey, sekarang kita cuba membuat dekat sini ada latihan dekat sini ni. Dekat sini ni ada latihan yang di bawah apa tu tuan-tuan ya. Kita cuba, kita buat latihan dia tuan-tuan yang nombor 1 lah. Nombor 1. Kita cuba buat latihan nombor 1. Di bawah table tu tuan-tuan terjumpa tuan-tuan ya, nombor 1. Nombor 1. Nombor 1 tuan-tuan. Kita cuba saja nombor 1 ya. Dekat sana tuan-tuan ayat dia adalah jalisu. Jalisu. Okey, jalisu. Okey tuan-tuan ya. Jalisu. Lepas tu al-ulama. Al-ulama. Okey, saya dah bagi baris dah. Saya bagi baris terus saja. Okey, jalisu al-ulama. Pertama tuan-tuan tasrif. Yang basic dulu. Fi'il madi dia. Fi'il madi dia. Ada yang boleh tahu apa fi'il madi daripada jalisu ni? Ada yang boleh buat apa fi'il madi dia tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Sila tulis dalam ruang komen. Apa fi'il madi dia tuan-tuan? Apa fi'il madi dia tuan-tuan? Jalisu. Apa fi'il madi dia? Ada yang boleh? Sila tulis dalam ruang komen. Sila tuan-tuan semua tulis dalam ruang komen. Apa fi'il madi dia? Ada yang boleh? Okey, Puan Siti Mazmin, terbaik. Puan Zainab, itu 3 huruf ya. Puan Zainab mungkin salah type ni. Puan Siti Mazmin, Puan Rina Hassan, terbaik. Ini kata fi'il madi dia apa tuan-tuan? Jalasa. Jalasa, betul. Puan Rina Hassan, Puan Ramlah,
Puan Maslina, Puan Nurmah, Puan Nurmadiah, Puan Kamariah, Puan Misalmah. Betul. Bukan Jalasa ya, Jalasa ya. Tuan Azizi, Puan Zainab, Puan Zaidah, betul. Tuan Abdul Halim. Bukan juga pendek ya, Jalasa ya. Dia Jalasa. Bukan Jalasa, tuan-tuannya beza makna dia tu. Kalau Jalasa duduk saja. Tapi kalau Jalasa duduk bersama. Jadi fi'il madi dia tuan-tuan Jalasa. Jalasa, bukan Jalasa ya. Ada alif ya. Betul. Sini pun ada alif tuan-tuan. Tuan-tuan nampaklah ya. Jalisu. Okey. Sirah dia apa ni tuan-tuan? Sirah dia. Ada yang boleh? Betul, terbaik. Dia jalasa, maknanya duduk bersama. Ni 4 huruf ni. Fa'ala, yufa'ilu. Sirah dia apa ni tuan-tuan? Sirah dia. Ada yang boleh? Sirah dia apa ni tuan-tuan? Sirah dia. Betul, salah type. Okey, tak apa. Sirah dia apa ni tuan-tuan semua? Sirah dia. Okey, Puan Siti Mazmin, terbaik. Okey, ada lagi nak jawab? Puan Siti Mazmin, selain tu? Puan Zainab, fi'il madi juga. Ni belum lagi tepat. Puan Siti Mazmin dengan Puan Zainab, belum. Jalisu. Itu apa sirah dia tuan-tuan? Fi'il madi semua. Puan Maslina isim fa'il, belum juga, belum. Belum ada lagi betul. Ada yang betul seorang ni. Ada yang betul seorang ni. Tuan Azizi, terbaik. Puan Nurmah, Puan Ramlah, Puan Rin Hasan, Puan Maslina, Puan Nurmadiah, belum lagi. Belum. Tuan Azizi, terbaik. Ini tuan-tuan semua. Sirah dia adalah fi'il amar. Ustaz, macam mana cara ni Ustaz? Tuan-tuan ambil saja perkataan tu. Sini ni tuan-tuan asal dia adalah jalis plus dengan waw tuan-tuan. Jalis plus dengan waw. Kalau fi'il madi tuan-tuan, itu bunyi dia adalah bacaan dia adalah jalasu. Sebabkan fa'ala jalasa plus dengan waw. Kalau fi'il madi jalasa plus dengan waw, jalasu jadi dia tuan-tuan. Jalasu. Tapi kalau fi'il amar, maka bacaan dia macam mana tuan-tuan? Jalisu. Macam tu tuan-tuan ya. Jalisu. Yang kita baca sekarang ni apa? Jalisu. Maka lebih sesuai fi'il amar tuan-tuan ya. Fi'il amar. Semua dah betul lah. Tuan Abdul Halim betul. Puan Rin Hasan keliru. Okey. Puan Zaidah terbaik. Fi'il amar sirah dia tuan-tuan ya. Fi'il amar terbaik. Kena hati-hati tuan-tuan ya. Kena hati-hati ya. Okey, sirah dia fi'il amar. Lepas tu wazan dia apa tuan-tuan? Wazan dia. Anggaplah kita buat dekat sini jalis saja. Jalis. Apa ni wazan dia tuan-tuan? Kita tak pakai waw lah. Kita ambil saja jalis saja. Apa ni wazan dia tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Bukan untuk home ya. Ini untuk antum. Untuk antum. Engkau. Fi'il amar tu hanya untuk ganti nama kedua saja. Fi'il amar ni hanya untuk ganti nama kedua saja. Kalau home tu ganti nama ketiga. Mereka lah. Tapi kita ni untuk ganti nama kedua saja. Antum. Okey. Wazan dia. Okey. Puan Rin Hasan terbaik. Wazan dia apa ni tuan-tuan? Selain pada Puan Rin Hasan laju ya. Terbaik. Puan Nurmah kalau fa'ilu, maknanya Puan Nurmah nak samakan dengan jalisu ya. Boleh jugalah. Jalisu, fa'ilu, pakai waw ya. Puan Zaidah terbaik. Ada lagi nak jawab? Puan Ramlah terbaik. Puan Siti Mazmin terbaik. Jalis jadi dia fa. Maka wazannya apa tuan-tuan? Fa'il. Tuan-tuan nak tengok cek wazan ni, tengok pada tajuk kita yang belajar sebelum ni. Muka surat. Sekejap ya. Muka surat
29. Tuan-tuan boleh tengoklah muka surat 29. Muka surat 29 tengok dalam tabel apa wazan untuk fi'il amar tuan-tuan. Apa wazan untuk fi'il amar? Tuan-tuan boleh ceklah muka surat 29. Boleh tuan-tuan cek muka surat 29. Muka surat 29 pada wazan fi'il, tengok pada fi'il amar apa wazan dia? Wazan dia adalah fa'il. Wazan dia adalah fa'il. Tuan-tuan boleh ceklah muka surat 29 ya. Jadi dekat sini tuan-tuan semua, sini ni kalau kita nak ikutkan dalam ayat, sini ni maknanya fa'ilu lah. Kalau nak ikutkan dalam ayat ya. Maknanya sini adalah jalisu. Kalau nak ikutkan yang sesuai dengan ayat lah. Okey tuan-tuan ya. Okey. Lepas tu tuan-tuan, wazan dah dapat dah. Sekarang kata dasar tuan-tuan. Apa kata dasar dia tuan-tuan semua? Apa kata dasar dia? Sila tulis dalam ruang komen. Apa kata dasar dia tuan-tuan? Apa kata dasar dia tuan-tuan semua? Sila tulis dalam ruang komen. Apa kata dasar dia tuan-tuan semua? Apa kata dasar dia tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Sila tulis dalam ruang komen. Apa kata dasar dia tuan-tuan? Apa kata dasar dia? Sila tulis dalam ruang komen kata dasar dia. Ada yang boleh? Kata dasar dia. Puan dan Hasan terbaik. Puan Maslina terbaik. Puan Zaidah, Puan Misalmah terbaik. Puan Zaidah terbaik. Tuan Azizi, Tuan Haji Zainal terbaik. Masya Allah. Betul. Kata dasar dia apa tuan-tuan? Jim, lam dan sin terbaik. Okey. Lepas tu tuan-tuan, selepas kata dasar, apa ni bina dia tuan-tuan? Apa ni bina dia tuan-tuan? Apa bina dia? Kata dasar dia jim, lam dan sin. Okey. Apa bina dia tuan-tuan? Maka apa tu bina dia tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Maka apa tu bina dia tuan-tuan? Apa bina dia tuan-tuan? Kata dasar dia bukan alif ya. Kata dasar tuan-tuan tak bagi alif lah. Tengok yang sejajar dengan fa lam saja ya. Yang sejajar dengan fa apa? Jim. Yang sejajar dengan ain apa? Lam. Yang sejajar dengan lam apa? Kata dasar ni boleh tengok pada wazan ya. Yang sejajar dengan lam apa? Sin. Jadi kata dasar dia tuan-tuan hanya jim, lam dan sin saja. Alif tak ada ya. Alif tu tambahan tuan-tuan ya. Alif tu tambahan ya. Jangan silap ya. Jangan silap. Alif tak ada tuan-tuan ya. Alif bukan ya. Kata dasar tu yang sejajar dengan fa, ain, lam. Fa, ain dan lam. Maka dia kata dasar dia jim, lam dan sin. Alif ni bukan. Alif tu tambahan. Kata dasar tu tuan-tuan yang sejajar dengan fa, ain dan lam sahaja. Bukan yang lainnya. Okey, tadi nampak saya banyak silap tadi. Ada yang cakap pakai alif juga. Bukan alif sekali ya. Bukan alif. Okey, alif tak ada. Alif tu tambahan saja. Okey, betul. Terbaik. Semua cakap dah. Bina dia kalau kita tengok pada kata dasar tak ada huruf ilah maka dia sahih. Sahih apa ni? Sahih salim. Terbaik tuan-tuan semua. Terbaik. Sahih salim. Okey, terbaik tuan-tuan semua. Okey. Jalasa ni tuan-tuan, apa fi'il sulasi dia? Fi'il 3 huruf dia apa tuan-tuan? Kata kerja 3 huruf dia apa tuan-tuan? Kata kerja 3 huruf dia. Ini 4 huruf ni. Jalasa ni 4 huruf ni. Jalasa ni 4 huruf ni tuan-tuan. Kata kerja 3 huruf dia apa tuan-tuan? Kata kerja 3 huruf dia apa tuan-tuan? Yang 3 huruf dia. Kalau jalasa itu 4 huruf. Kalau 3 huruf dia apa tuan-tuan? Okey. 3 huruf dia apa tuan-tuan? Kalau macam tadi kita buat kan, ada kata kerja dia ba'ada. Kata kerja 3 huruf dia adalah ma'uda. Lepas tu tadi ada kita buat tadi kata kerja dia safaro. Kata kerja 3 huruf dia apa? Safaro. Okey, terbaik. Tuan Azizi, Puan Lina Hasan, Puan Zainab. Okey, Puan Zainab tu kata dasar tu ya. Itu kata dasar ya. Okey, terbaik tuan-tuan semua. Terbaik. Kata kerja 3 huruf dia adalah jalasa. Okey tuan-tuan ya. Jalasa. Jalasa.
Okey, saya bawahkan sikit. Jalasa. Kata 3 huruf dia adalah jalasa. Lepas tu tuan-tuan dia berubah menjadi jalasa. Kalau jalasa ini tuan-tuan maknanya adalah telah duduk. Telah duduk. Kalau jalasa maknanya duduk bersama. Maka apa faedah? Faedah wazan fa'ala dekat sini tuan-tuan? Apa faedah wazan fa'ala dekat sini tuan-tuan? Ada yang tahu? Sila tulis dalam ruang komen. Apa faedah dia tuan-tuan? Kalau jalasa adalah duduk, jalasa duduk bersama. Apa faedah dia tuan-tuan? Adakah faedah dia lidalalati ala taksir? Adakah faedah dia lidalalati ala makna fa'ala, lidalalati ala makna af'ala ataupun lil musyarakah baina itsnain? Yang mana satu tuan-tuan? Yang mana satu faedah dia tuan-tuan? Okey, yang mana satu faedah dia tuan-tuan? Dia ada 4 faedah yang kita dah buat tadi dah. Pertama, jalasa maknanya dia duduk saja. Tapi kalau jalasa, duduk bersama. Yang mana satu tu faedah dia tuan-tuan? Ada kita bincangkan 4 faedah tadi ya. Okey. Betul dia ada maf'ulun bih, betul. Cuma faedah dia bukan untuk menjadikan mutaaddi, bukan ya. Bukan yang macam semalam ya. Faedah utama dia apa tuan-tuan? Betul, ni terbaik ni, betul. Semua dah cakap dah. Nombor 1 betul. Faedah dia apa? Lil musyarakati. Bolehlah kita buat simple sajalah. Lil musyarakah. Untuk menyatakan saling. Musyarakah saling. Musyarakah tu maknanya saling. Jadi ini faedah wazannya apa tuan-tuan? Lil musyarakati bainatsnaini au aktsar. Untuk menunjukkan makna saling antara 2 orang ataupun lebih. Macam tu tuan-tuan ya. Maknanya saling lah kalau secara bahasa senang dia. Jadi tuan-tuan semua, kalau tuan-tuan dah level 6 ni, dah level 6 ya. Level berapa ni sekarang ni? Level 5 ni ada banyak poin utama dia. Sekejap ya, saya kecilkan dulu. Tuan-tuan pertama cari fi'il madi dia. Fi'il madi dia. Lepas tu cari sirah dia. Lepas tu cari wazan dia. Lepas tu cari kata dasar dia. Lepas tu cari bina dia. Lepas tu cari fi'il sulasi dia apa? Fi'il 3 huruf dia apa? Jalasa. Berubah menjadi jalasa. Apa kegunaan dia berubah tu? Untuk apa dia berubah daripada 3 huruf menjadi 4 huruf? Untuk faedah dia apa? Untuk menunjukkan makna saling musyarakah. Jadi macam tu tuan-tuan semua ya. Jadi sekarang kita dah banyak. Untuk tasrif kita tambahkan 2 lagi ni. Selalunya kita cakap hanya fi'il madi saja, sirah saja, wazan saja, kata dasar dan bina. 5 saja. 5 saja tuan-tuan selalunya. Sekarang kita tambah 2 lagi. Apa fi'il sulasi dia dan apa faedah dia menjadi fa'ala. Atau kita tambah lagi 2 lagi ya. Macam tu tuan-tuan. Terbaik. Masya Allah. Okey, sekarang nahu dia tuan-tuan. Nahu dia. Okey, sekarang kita buat nahu dia tuan-tuan. Sekarang kita buat nahu dia. Jalisu ni apa ni tuan-tuan? Ada yang boleh? Jalisu tu macam mana tuan-tuan mengirabkan dalam nahu? Ada yang boleh buat? Jalisu. Ada yang boleh buat jalisu? Macam mana tuan-tuan mengirabkan dia dalam ilmu nahu? Ada yang boleh buat tak dalam ilmu nahu? Jalisu. Jalisu. Kecil sangat Ustaz mungkin ya. Nampak kecil sangat ya. Okay, jalisu. Macam mana tuan-tuan semua mengirabkan dia dalam ilmu nahu? Cuba. Yang dengan cara yang simple pun tak apa juga. Janji tuan-tuan ada buatlah. Macam mana tuan-tuan? Macam mana? Tak ada? Okey, kita buat sama-sama ya. Dia adalah fi'il amar. Kalau fi'il kita sebut nama dia fi'il lah. Kalau dia fi'il kita sebut nama dia fi'il. Fi'il amar. Setiap fi'il amar dia mabni ya. Fi'il madi, fi'il amar dia mabni tuan-tuan. Fi'il madi, fi'il amar dia mabni. Mabni ala apa ni tuan-tuan? Mabni ala apa ni tuan-tuan? Fi'il amar mabni ala apa ni tuan-tuan? Ini mabni ala apa? Kalau fi'il amar ujung dia macam u, a, i. Maknanya tuan-tuan itu mabni ala hazaf nun. Mabni ala hazaf nun. Jadi ini fi'il amar
mabni ala hazaf nun ya. Bukan mabni ala dhammi ya. Tuan-tuan boleh cek lah muka surat dalam buku Nahwu tu. Dalam buku Nahwu, muka surat 56. Muka surat 56. Mabni ala hazaf nun. Bukan mabni ala sukun ya. Bukan mabni ala sukun. Bukan mabni ala sukun. Kalau mabni ala sukun tu contoh dia kalau sukun dekat ujung dia. Jalis. Contoh iqra, uktub. Itu mabni ala sukun. Kalau dekat sini mabni ala hazaf nun. Jadi tuan-tuan semua kalau terjumpa fi'il amar, ujung dia mad tabi'i. I, jalisu, jalisa, jalisi. Macam tu tuan-tuan ya. Ujung ni panjang. Maknanya tuan-tuan semua, itu tu mabni ala hazaf nun tu ya. Jadi kalau tuan-tuan terjumpa ujung dia tu macam mad tabi'i, maknanya itu mabni ala hazaf nun. Okey, kalau ujung dia ikra, uktub ustaz, sukun macam tu ustaz. Maknanya itu mabni ala sukun lah. Macam tu tuan-tuan ya. Boleh tuan-tuan ya. Ini mabni ala hazaf nun. Okey, lepas tu fi'il mesti ada fa'il. Mana fa'il dekat sini tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Macam mana tuan-tuan nak bagi tahu fa'il dia adalah bla bla bla? Sila tuan-tuan. Mana fa'il dia tuan-tuan? Sila tuan-tuan semua, sila tulis dalam ruang komen, sila tulis fa'il dia. Yang mana satu fa'il dia dan macam mana tuan i'rabkan fa'il dia. Ada yang boleh? Ada boleh tuan-tuan? Fa'il dia. Okey, tak ada ya. Okey. Okey, sekarang saya tunjukkan cara dia tuan-tuan. Cara dia sikitlah. Waw ni tuan-tuan, ini adalah fa'il dia. Waw tu tuan-tuan, itulah pelaku dia. Waw tu tuan-tuan, itulah pelaku dia. Dekat sini, dekat ujung ni kan ada waw ni tuan-tuan. Ada waw ni. Waw tu ganti nama tuan-tuan. Ganti nama tuan-tuan. Jalis ni maknanya apa tadi? Jalis ni maknanya duduklah. Duduklah bersama. Duduklah bersama. Mana pelaku dia? Waw tu pelaku dia tuan. Waw tu maknanya apa ustaz? Waw tu maknanya antum, kamu semua. Kamu semua duduklah. Jadi waw ni tuan-tuan, kata tuan-tuan terjumpa waw pada fi'il mudhari', pada fi'il madi, pada fi'il amar, waw tu fa'il tuan-tuan. Itu ganti nama tu. Ganti nama waw tu tuan-tuan ya. Itu bukan huruf biasa tu. Itu ganti nama tuan-tuan. Itu adalah dhamir ganti nama yang dia menjadi pelaku fa'il. Betul. Nama dia wawul jamaah lah kalau istilah dia lah. Betul. Betul Prof. Okey. Jadi waw ni adalah pelaku dia tuan-tuan. Waw tu pelaku dia. Kalau sederhananya, kalau simple dia tuan-tuan cakap sajalah waw fa'ilun. Itu cara yang paling senang. Waw fa'ilun. Itu cara paling senang. Cara yang panjang ni macam mana ustaz? Yang lengkap dia ustaz. Yang lengkap dia macam ni tuan-tuan. Waw adalah ganti nama. Kita sebut dia adalah dhamir. Dan dia nampak waw kan? Waw ada nampak dekat sana kan? Maka dia baris. Okey tuan-tuan ya. Dhamir yang nampak. Dan dia bersambung dengan kata kerja. Bersambung, dia bersanding dia. Maka dia nama dia muttasil. Ni nama lengkap dia lah. Nama lengkap dia ni. Dhamirun barizun muttasilun. Nama lengkap dia. Dia tu tuan-tuan mabni. Dia tu kekal ujungnya tuan-tuan. Waw tu kena sukun je selalu. Tak boleh berubah-ubah waw tu. Waw tu tak akan berubah jadi wi, wa, wu. Takkan. Dia ujung dia tu akan kekal tuan-tuan. Waw tu tuan-tuan akan kekal dengan sukun. Waw tu tuan-tuan akan kekal dengan baris sukun. Maka disebut dengan mabni ala sukun. Waw tu tuan akan kekal dengan sukun. Dia tak akan berubah jadi jalisua, jalisuwi, takkan. Waw tu tetaplah sukun je. Sebab tu nama dia mabni ala sukun. Sebagai apa dia tuan-tuan? Fi mahalli, dia dalam keadaan rafa. Kenapa rafa? Fi mahalli raf'il fa'il. Jadi dia sebagai fa'il. Macam tu tuan-tuan. Okey. Jadi waw tu tuan-tuan dia adalah ganti nama yang nampak dan dia bersambung dan dia kekal dengan sukun. Waw tu tetap akan sukun. Fi mahalli raf'il fa'il. Dia sebagai fa'il. Sebagai fa'il. Jadi istilah dia tuan-tuan, kalau tuan-tuan terjumpa yang mabni ni, kita buat istilah dia fi mahalli. Fi mahalli. Dalam keadaan rafa'. Kenapa rafa'? Sebabkan dia fa'il.
Sebabkan dia fa'il. Okey tuan-tuan ya. Betul Ustaz Angga dah ajar. Okey alhamdulillah. Okey terbaik tuan-tuan semua. Jadi duduklah kamu semua bersama ulama. Ulama jadi apa tuan-tuan? Ulama ni jadi apa tuan-tuan? Ada yang boleh i'rabkan? Ulama. Ada yang boleh i'rabkan ulama tu jadi macam mana tuan-tuan? Ada yang boleh? Ulama, macam mana cara meng'irabkan dia? Sila tulis dalam ruang komen. Okey, betul. Puan Maslina. Betul. Puan Zaidah, betul. Okey, ulama tu macam mana tuan-tuan? Puan Zainab, waw itu adalah antum, betul. Waw itu antum kalau pada fi'il amar ya. Pada fi'il amar ya. Kalau waw pada fi'il amar itu confirm itu antum lah. Betul. Okey. Okey, betul, terbaik. Puan Zainab terbaik untuk yang jawapan ulama ni ya. Betul. Puan Zainab betul, terbaik. Puan Rina Hassan terbaik, betul. Tuan Abdul Halim untuk yang tadi ya. Okey, terbaik. Okey. Tak ada lagi nak jawab? Okey, tak ada lagi. Okey, sila tuan-tuan semua, sila jawab. Apa tu? Al-ulama ni jadi apa ni tuan-tuan? Okey, al-ulama tu jadi apa tuan-tuan? Sorry tuan-tuan ya. Ada yang tertekan pula dekat sini. Okey. Maf'ulun bih. Semua cakap maf'ulun bih. Terbaik, betul. Terbaik. Jadi al-ulama adalah maf'ulun bih. Betul, terbaik tuan-tuan. Maf'ulun bih, i'rab dia wajib mansub. Mansub dengan apa tuan-tuan? Mansub dengan baris atas dekat ujung dia. Ini jenis apa ni tuan-tuan? Li'annahu, ulama ni tuan-tuan jamak kepada alim. Alim jamak dia adalah ulama. Maknanya dia adalah jamak. Jamak ada 3 tuan-tuan. Jamak tu ada 3 tuan-tuan. Ada jamak taksir, ada jamak muzakkar salim, ada jamak muannas salim. Kalau jamak muzakkar salim ada waw nun dekat ujung. Sini tak ada waw nun pun. Kalau jamak muannas salim ada alif ta dekat ujung. Sini tak ada alif ta pun. Kalau jamak taksir, jamak taksir tak ada tanda-tanda itulah. Ini maka dia adalah jamak taksir. Sebabkan jamak 3 saja jenis dia. Ulama ni kan maknanya dia jamak tadi kan. Ulama, alim-alim. Maka dia jamak. Jamak hanya ada 3. Muzakkar salim ada waw nun, dia tak ada waw nun. Jamak muzakkar muannas salim dia ada alif ta, dia tak ada alif ta. Maknanya dia adalah jamak taksir. Jadi li'annahu jamak taksir. Macam tu tuan-tuan ya. Okey. Jadi tuan-tuan semua, alhamdulillah kita dah buat nahwu dia punya. Alhamdulillah. Betul. Kalau tulisan dia tuan-tuan macam ni ya. Kalau tulisan dia alimun, jamak dia ulama. Alimun, orang yang alim. Ini mufrad dia, jamak dia ulama. Okey tuan-tuan semua boleh? Okey, macam mana tuan-tuan, ada soalan setakat ni? Ataupun ada yang tak faham, sila tanyakan. Faham ke tidak? Kalau tak faham, ada yang nak tanyakan, boleh tanyakan dulu. Sebelum kita tutup kelas ni. Jadi alhamdulillah, tuan-tuan semua, kita sudah buat, sudah mengerjakan, kita sudah kerjakan untuk tasrif dan untuk nahwu sekali. Alhamdulillah. Macam mana tuan-tuan semua? Ada yang tak faham? Sila tanyakan. Okey, Masya Allah. Semua cakap mungkin faham semua insyaAllah ya. Okey. Semua cakap faham tuan-tuan ya. Okey, alhamdulillah semua cakap faham. Okey, alhamdulillah. Jadi tuan-tuan semua, okey, semua cakap faham. Okey, terbaik. Syukran tuan-tuan semua atas kehadirannya. Itu sajalah untuk perbincangan kita hari ini. InsyaAllah esok kita akan sambung balik masih dengan lagi fungsi wazan. Bukan esok, hari Khamis, sorry. Hari Khamis kita akan jumpa balik insyaAllah. Hari Rabu saya tak ada kelas ya tuan-tuan ya. Hari Rabu tak ada kelas ya.
Esok tak ada kelas ya. Hari Khamis ada kelas insya-Allah. Hari Khamis ya, bukan esok ya, hari Khamis. Esok tak ada kelas pun. Hari Khamis insya-Allah kita akan jumpa lagi. Terima kasih banyak tuan-tuan semua atas kehadirannya dan minta maaf atas segala kekurangan saya. Hayya nakhtatim darsana al-yawm bi du'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam. Astaghfirukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.